Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari pada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Syamsyah dan Dr. Nurhayati Rusli. Dan saya mulakan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 108 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 645 kes, iaitu bersamaan dengan 22.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 142 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID di Malaysia adalah sebanyak 2,908 kes. Sehingga kini seramai 102 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Ada peningkatan dari peningkatan 8 kes kalau kita bandingkan dengan semalamnya. Dan daripada jumlah 102 kes, 66 kes memerlukan bantuan pernafasan. Semalam hanya ada pertambahan 6 kes, iaitu semalam ialah 60 kes. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dan justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 45 kes, iaitu bersamaan dengan 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-44 iaitu kes ke-193 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 80 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 115. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 13 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 4.30 pagi. Jam 4.30 pagi. Kes kematian ke-45 iaitu kes 1053 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 486. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 17 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 10.46 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Buat masa ini terdapat keseluruhan 2,359 orang sukarelawan yang telah menawarkan diri daripada pelbagai kategori yang terdiri daripada 65 orang pakar perubatan pelbagai bidang, 159 orang pegawai perubatan, 909 orang jururawat, 220 orang juru teknologi makmal perubatan, 704 orang penolong pegawai perubatan, 106 orang juru X-ray, 56 orang juru fizioterapis, 70 orang pegawai sains mikrobiologi, 7 orang pegawai farmasi, 44 orang penolong pegawai farmasi, 11 orang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 2 orang pegawai psikologi dan 6 orang kaunselor. Ringkasan keseluruhan yang terkini akan dilampirkan dalam kenyataan akhbar. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menghargai perkhidmatan sukarelawan kesihatan dan perubatan dari pelbagai peringkat dan profesion dalam menangani penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang dalam perbincangan dengan agensi pusat untuk segera memperhalusi
mekanisme lantikan secara kontrak bagi pengamal profesion perubatan yang berhasrat untuk berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh penularan jangkitan COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat mengalu-alukan lebih ramai sukarelawan dan mereka yang ingin berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tampil menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 dengan mengisi borang pendaftaran anggota sukarelawan pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 seperti akan dilampirkan bersama di klinik dan juga di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dipaparkan adalah laporan yang dibuat oleh Malaysian Institute of Economic Research di mana Malaysian Institute of Economic Research telah melakukan perbandingan trajektori yang diunjurkan oleh mereka iaitu garisan merah berbanding dengan kes sebenar yang dilaporkan sehingga 31 Mac iaitu garisan biru. Perbandingan ini adalah selari dengan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana ianya mungkin menunjukkan tanda-tanda awal daripada aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai agensi dalam tempoh 1 bulan kebelakangan ini. Namun begitu, tempoh 2 minggu yang seterusnya adalah amat mustahak di mana ia akan menentukan sama ada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Kontrak kita ialah tempoh untuk 6 bulan kepada mereka pakar-pakar perubatan di pihak swasta yang ingin memberi bantuan ataupun berkhidmat di Kementerian Kesihatan dipersilakan untuk mengambil jawatan tersebut untuk pegawai perubatan, jururawat dan sebagainya macam saya katakan tadi. Datuk, daripada statistik positif COVID, ada tak KKM mempunyai statistik berkaitan dengan warga asing yang positif virus ini? Kita ada statistik tapi saya tak ada kat sekarang ni, tapi tak ramai yang positif. Kalau warga asing, kalau gelombang pertama kita lihat ada 22 pesakit. Jadi kalau 22 pesakit tu ialah 16 adalah warga negara asing. Jadi gelombang kedua ada juga warga negara Indonesia dan sebagainya. Yeah, I have a question. I know that Chinese government donated 200 ventilators. So until now, how many ventilators Malaysia can provide for ICU, and could it reach the peak in the future? Our target initially was 800 ventilators, but today we have replaced the order of 956 ventilators. And from the donation from Chinese government, so we have 200 ventilators there. So, and we have existing 219 ventilators. And we have 68 ventilators from our private sector. So all in all, I think we are still ventilators are still being procured, and hopefully they will be delivered to us within this week. So all in all, we have 956 procurement for the ventilators. Right. So just to verify, 108 recovery is the highest? Yes, today is the highest recovery compared to those that have been discharged. And it takes some time, perhaps about 2 weeks before we can discharge them. And this is actually a good sign that our recovery rate is improving, right? So before discharge, we need to have 2 samples within more than 24 hours. 2 sample, negative sample, then only we are able to discharge the patient. And what's the rate right now? How many percent? Discharge rate almost about 18 point something percent. 22%. Yeah. Will Malaysia try the Chinese traditional medicine, which tested valuable and can work, can have some function in preventing the mild symptom patients with serious one? We in the Ministry of Health, we practice evidence-based medicine. Whether it's a Chinese medicine and etc., we need to look into evidence. So if there's substantial evidence to support
then we will probably use that medicine. Otherwise, I think we have to follow evidence, or unless we are using off-label, for example. Many of the medicine that we use today, anti-HIV, for example, cholesterol drugs, they are off-label. Even hydrochloroquine is also off-label usage. We will identify and we monitor closely. Which clusters are they from? And is there any new clusters or how many total? This may not be directly related to the perhimpunan in Sri Petaling, but more importantly is they are actually related to the indirect, that means the second, third generation of the infection, which means if, for example, those mosque goers, they get infected as well. So these are the cases that we had. But if you see, most of them have comorbidities, that's number one, and their age, in terms of higher risk for them if you have a higher, older age group, right? So there's only one cluster. The cluster, as I said, very difficult to define unless you trace. For example, if you go to the mosque and then you get your infection in the mosque, now is it related, sporadic case, or is it because you get infection from someone else in the mosque? So we found that within 1 month, the generation, from the index case, so we already have 5 generation infection. For example, from those who are in Sri Petaling, so they continue to infect until 5th generation now. So which means, it's difficult for us to match and also trace them because the link between the index case and the 5th generation. Yes, we are still looking at 5,000, but also we believe that some of the participants have gone overseas. Gathering overseas, normally they have these activities of spending 40 days abroad, for example. They may not be back yet, but those who are, those who are available and we encourage them to come forward. We have, but we are trying our best to trace them together with the police. The Home Minister, because yesterday when we asked the Home Minister said, they don't have the actual figure, it could be only 10,000, he said. Yeah, so we have to trace from, multiple sources. So I think we work closely with the police and see how best we can trace them. There are many foreigners living in City 1. How are they now, and any of them be confirmed now? So it's still early for us because we started only 2 days ago. But nonetheless, we know that the index case attended the gathering in Sri Petaling and have infected at least 12 people. So, in total, there are 17 people have been infected. So because of that, that's the reason why we look into not only the numbers of cases, but short period of time. So if one area, suddenly they have 40 cases within 2 days, then we have to take action on that area. So now today is the first day, we are coming to the phase 2 of the MCO, right? So now our focus is to look into the red areas, hotspot area, and once we have identified the hotspot area, and if there's actually an exponential increase in the cases, like for example 40 cases in 1 day, then we go after the case, and then probably we'll do an enhanced MCO in that area. Dato', untuk yang discharge tadi, boleh tahu berapa tempoh masa yang diperlukan untuk dirawat sakit ini untuk sampai mereka discharge? Tempoh dia lebih kurang seminggu hingga 2 minggu. Jadi kita lihat pada kes-kes yang discharge tu, ada kala mengambil kurang-kurangnya 2 minggu untuk kita dischargekan sakit tu. Sebab kadang-kadang mereka dah tak ada gejala, tetapi masih positif lagi. Kita kena tunggu sampai ujian dia negatif 2 kali lebih pada 24 jam, baru kita boleh discharge. Boleh sebab PKP 1 dah balik, jadi boleh Dato' review macam mana PKP 1 dan adakah kita berjaya dan harapan untuk PKP 2. Kalau kita lihat daripada gambar rajah atas tu, kalau unjuran warna merah tu, iaitu unjuran daripada Malaysian Institute of Economic Research, berarti ada kes mendadak. Unjuran tu ada mendadak.
Tetapi tindakan kita untuk tempoh 2 minggu dalam MCO, kita lihat ialah warna garisan warna biru. Jadi kes kita tak naik secara mendadak tetapi telah ada sikit mendata. Jadi nampak daripada graf ni ada kejayaan ataupun tanda-tanda awal kita berjaya dalam tindakan kita untuk melaksanakan MCO. Jadi kita harap dalam fasa kedua kita dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti-aktiviti kita, terutamanya di hotspot yang telah dikenal pasti. Dan kalau ada kes mendadak di hotspot tersebut, kita akan melaksanakan enhanced MCO di kawasan tersebut. Dalam enhanced MCO, kita akan saring semua orang di kawasan tersebut dan kita akan kenal pasti, kenal, dan kita akan uji, kita akan kenal pasti dan kita akan asingkan dan bagi rawatan pada mereka. Dato', former Health Minister Dr. Zul asked that the MOH share digital data with the states. What do you think of this request? So I think what is important is that we welcome all parties working together as one with Ministry of Health. More so in crisis that brought us all, the whole nation coming together. For the first time in history, I think we have implemented Act 342. And we embrace every sector is a health sector. Today we see it in reality how every sector, every ministry, everyone comes together for a common cause. And we will love to share some of the information, but we realize that some information, for example, the clinical data and all that, and we need to look into what aspect of the data that we can share. So like public health data, there's not much in issue, but when personal data, in terms of your history, that may have some issue. But currently, Ministry of Health and MKN, Ministry of MCMC, as well as Ministry of Science, Technology and Innovation, we are working hard to provide a central committee with pertinent data for us to come up with software that is actually, we are able to use the software to predict and even to locate some of our cases in certain areas. So this helps us, for example, we know in Simpang Renggam, there is a spike of cases there. We know in Sungai Lui, there's a spike of cases there. So it helps us to take fast action in hotspots area. Yeah, the numbers, yes, we publish the numbers, so every one of us can actually refer to the map. And once you refer to the map in the hotspot area, we are zooming into the district now. So at least you can identify the district. But more importantly is that when we look into the two areas, for example, in Kluang, initially was reported about 80 cases. Now, jumlah kes positif di Kluang ialah 111 kes. So because of the active case detection, we trace, we test, and then we isolate and we treat. And Bandar Baru Ibrahim Majid, 88 cases. And then Bandar Baru Ibrahim Majid, bukan Bandar Baru Ibrahim Majid, 23 cases. So, and Ulu Langat, for jumlah kes positif Ulu Langat ialah 277 kes sehingga 9 malam 31 Mac 2020. So we can see that there's 277 cases. Initially was very low, but when we have active case finding, we managed to detect them, test them, isolate them, straight away we treat them. So this is what we do in a blended approach. That means we are still doing the containment while we continue to do the mitigation of using the MCO. So this is an enhanced MCO together with acute case detection and to isolation. When we find a positive case, then we will isolate them. How many nations have you went to the tabligh in New Delhi? We are trying to find the information, so we are contacting our counterpart in India, but it's not easy to get this kind of information, but I think we have a few leads and we hope that we are able to locate them in time. So I think we are not able to share some of the intelligence that we have, the technology and information we use to track them. So far, I think we are trying to collaborate with our counterpart in India. It is possible because if you look into every country, we have an international health regulatory
committee looking to it. Just like us, when we detect some of foreign patient, for example, positive, will inform the respective country. So sama juga di India, if they we communicate with them and we share information. This is under the World Health Organization punya network and collaboration. Last question. Kita sukarelawan kita dah tempatkan mereka. Jadi bila mereka sampai, contohnya bila mereka daftar dengan kita, lepas tu kita akan tengok kepakaran sukarelawan tersebut. Jadi dengan kepakaran dan penempatan di mana sukarelawan tersebut, jadi kita akan tempatkan mereka di fasilitis, contohnya klinik ataupun hospital yang terdekat dengan sukarelawan tersebut. Jadi memang kita sangat mengalu-alukan sukarelawan, contohnya pakar bius ataupun jurawat-jurawat yang intensivis yang berkhidmat di ICU dan sebagainya. Dan kita lihat ada peningkatan kes daripada pesakit COVID ni yang masuk ke ICU. Semalam ada peningkatan 8 kes yang mereka yang perlukan bantuan pernafasan, peningkatan 6 kes. Jadi kita mengalu-alukan kalau ada kepakaran ataupun pakar-pakar bius yang telah bersara ataupun di pihak swasta yang nak berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan, kita sangat alu-alukan mereka. Kalau tengok jumlah lab test ada drop daripada 7,000 pada Mac 2020 pada kurang daripada 3,000 setiap hari dan lebih 8,000 kes pending. Adakah number of positif sebenarnya menurun tak macam sebab pending dia? Jadi kalau kita lihat lab test yang hari ini yang kita ada ialah kes positif ialah 2,908 kes, yang negatif ialah 32,894 kes, yang pending ialah 7,660 dan kita telah laksanakan 43,462 kes. Dan apabila kita lihat pada makmal, pada awalnya kita ada 12 hospital yang boleh melaksanakan ujian untuk COVID-19 ni, dan hari ini kita tambah 2 hospital, iaitu hospital di Sibu dan hospital di Queen Elizabeth Hospital. Jadi kita ada 14 hospital dan 1 IMR dan 5 makmal kesihatan awam. Jadi kita sekarang ni kapasiti ataupun keupayaan kita ialah 20 dan ditambah dengan 7 lagi makmal-makmal swasta. Dan sekarang ni hari ini kita ada 12 universiti, IPTA ada 12 makmal dan IPTS ada 7 makmal campur dengan 1 MGI iaitu Malaysian Genome Institute dan juga Angkatan Tentera. Jadi keseluruhannya makmal-makmal yang ada di Malaysia yang boleh laksanakan ujian ni ialah 48 makmal. Jadi kita jangkakan sekarang ni kita ada keupayaan untuk melaksanakan 11,500 ujian dan kita akan pertingkatkan lagi ke mungkin 16,500. Dan semalam saya nak maklumkan pasal ujian rapid test kit daripada Korea. Hari ini baru kita terima dan kita akan laksanakan ujian verifikasi untuk ujian rapid test kit iaitu antigen test kit daripada Korea. Dan esok kita ada keputusan, kalau keputusan dia menunjukkan akurasi yang tinggi, maka ketepatan yang tinggi, maka kita akan membuat perolehan sebanyak 200,000. Yang ni kita boleh laksanakan tak payah hantar ke makmal, boleh laksanakan di klinik ataupun di hospital-hospital. Dan mereka hanya memerlukan biosafety cabinet saja. Dan klinik-klinik kita ialah 444 klinik dapat melaksanakan ujian swab. Dan sekarang ni kalau kita ada biosafety cabinet dan menggunakan test kit yang kita guna daripada Korea iaitu antigen measuring, antigen testing, kita mungkin akan tempatkan dan dapatkan ujian iaitu di klinik tersebut. Jadi mungkin kita akan percepatkan lagi keputusan ujian tersebut dengan menggunakan Korean antigen test kit ini. Jadi kita harap mungkin dalam sehari 2 lagi kita akan dapat melaksanakan. Datuk, mengenai pusat-pusat kuarantin, setakat ini how many in total sudah identify and where are these places? Kita dalam pusat-pusat kuarantin ada di seluruh negara Malaysia lah. Ya, jadi setiap negeri ada pusat-pusat kuarantin dan kita telah kenal pasti
lebih pada 334 pusat kuarantin. Dan hari ini pun dah ramai yang mereka yang telah kenal pasti sebagai negatif tetapi ada kontak positif. Ya, jadi kita dah tempatkan mereka di pusat-pusat kuarantin. Lebih kurang 4,000 lebih sekarang ni. Tempatnya ada banyak tempat dia yang mungkin kita akan maklumkan nantilah tempat-tempat tersebut. Kita menggunakan institut latihan awam dan juga satu lagi institut latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya Intan, contohnya ACAP dan sebagainya. Ini semua institut latihan yang telah dikenal pasti. Setiap negeri ada institut latihan dan kita kenal pasti untuk digunakan untuk kuarantin. Hotel dan resort kita dalam proses pertimbangan dan jadi mungkin kita akan lihat dalam sehari dua lagi kita akan kenal pasti hotel mana dan resort mana, dan kita juga kena kerahkan anggota-anggota kita sama ada polis, Angkatan Tentera Malaysia dan juga warga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bertugas di hotel tersebut. Last question. Ya. Jadi dia meninggal di rumah. Jadi bila kita datang kita tak dapat keizinan untuk melaksanakan postmortem. Jadi bila bawa ke hospital, kita laksanakan swab dan swab tu positif untuk COVID-19. Lepas tu kita akan melaksanakan contact tracing untuk keluarga tersebut dan kita test semua satu keluarga. Kes itu baru balik pada Arab Saudi. Jadi masih terlalu awal untuk kita menjangkakan sama ada COVID-19 ni dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau kita nampak graf sekarang ni ada tanda-tanda awal dia dapat dikawal. Jadi bagi tempoh kita selama 2 minggu. Tetapi apa yang penting setiap daripada kita kena memperketatkan amalan kita lah. Contohnya duduk di rumah, basuh tangan dan juga jarakan yang selamat. Jadi kalau kita boleh laksanakan, semua kita boleh laksanakan, insya-Allah kita lihat kita boleh mengubah trend ataupun kejayaan ini. Apa yang penting, saya rasa pasti ramai yang terkesan dengan COVID-19 ni. Tetapi apa yang pastinya kita perlu mengubah tingkah laku kita. Antaranya basuh tangan, dan kita bila jumpa sekarang ni kita tak salam ataupun lain jauh lagi kita nak bercium. Jadi itulah amalan kita sekarang ni, dan kerap basuh tangan. Dan juga kita jarakkan sekurang-kurang 1 meter apabila kita berjumpa dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Thank you. Yang biru. Yang biru. Jadi kalau lihat graf yang ni ke atas, graf ini, warna merah ialah unjuran daripada Malaysian Institute Economic or Research yang warna merah. Yang biru ialah kes sebenar yang telah kita rakamkan, warna biru ya. Jadi kes nampak warna biru semakin mendata, melandaikan curve tu. Jadi kita flatten the curve. So kita harap dalam tempoh 2 minggu lagi kita lagi boleh melandaikan curve yang diunjurkan. Tadi kita tengok ada kementerian wilayah dia buat apa ni, pembersihan kualiti guna drone. Ya. Kita akan bekerjasama dengan Kementerian KPKT untuk menjalankan aktiviti. Tapi Kementerian Kesihatan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada KPKT kerana membantu Kementerian Kesihatan dalam proses nyah cemar, pembersihan, dan ini aktiviti-aktiviti memerlukan kepakaran, dan juga kita akan bekerjasama bukan saja dengan agensi KPKT dan juga agensi-agensi yang lain. Dan juga masa inilah kita kena gunakan idea-idea yang inovatif untuk bagaimana kita nak laksanakan amalan-amalan kita. Jadi mungkin ini satu ada idea yang dapat kita ketengahkan. Dan juga contohnya amalan kita setiap tahun, contohnya ditimbulkan semalam ialah Bazar Ramadan.
Jadi mungkin kita ada guiding principle di Kementerian Kesihatan yang kita kena patuh. Tetapi bagaimana kita boleh daftarkan ataupun rakamkan idea-idea yang baru? Contohnya, boleh tak kita laksanakan e-bazar Ramadan ataupun online bazar Ramadan ataupun drive-thru bazar Ramadan. Jadi yang pastinya kita elakkan daripada perhimpunan yang ramai dan juga jarakkan antara social distancing dan sebagainya. Jadi kita terbuka pada idea-idea yang terkini ataupun yang dikemukakan kepada kementerian. Kementerian akan melihat garis panduan Kementerian Kesihatan sebelum kita boleh meluluskan ataupun terima pakai idea-idea yang baru ini. Okey, terima kasih. Mulakan bantuan terperinci penduduk di Sungai Lui, Hulu Langat. Pelanjutan kebenaran sektor bekalan makanan dan perubatan beroperasi sepanjang PKP. Hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dijalankan di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Kementerian Kesihatan mulakan bantuan terperinci penduduk di 3 kampung dengan dikawal ketat pihak polis. 8 pegawai dan 53 anggota bertugas mengawal kawasan tersebut. So bagi mana suspek-suspek ataupun penduduk yang didapati mempunyai simptom-simptom yang positif, akan dibuat ujian saringan kali kedua di Klinik Desa Sungai Lui, Batu 21. Semua 3,918 penduduk merangkumi 700 rumah dari 7 kampung terlibat memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa. 7 kampung terbabit ialah Kampung Batu 21 hingga 24, Kampung Gemi, Kampung Orang Asli Paya Lebar dan Kampung Orang Asli Sungai Gabai. Bekalan makanan dan ubatan dibekalkan kepada penduduk oleh agensi berkaitan sepanjang tempoh PKPD hingga 13 April ini. Kumpulan pertama seramai 16 orang yang telah selesai menjalani kuarantin di stesen kuarantin wilayah utara di Jitra sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Saringan Kesihatan mengesahkan mereka negatif COVID-19 selepas menjalani pemulihan selama 14 hari mengikut operasi pematuhan standard SOP. Menurut Muhammad, bukan nama sebenar, beliau tidak menyalahkan mana-mana pihak sebaik diarah menjalani saringan dan dikuarantin. Beliau kini bersyukur kerana disahkan bebas dan bukan pembawa wabak berkenaan. Walaupun mengakui layanan dan kemudahan yang diterima di stesen kuarantin itu cukup baik dan mencukupi, beliau mengingatkan orang ramai agar mematuhi kawalan yang dikenakan kerajaan bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Kita jangan ikut kehendak nafsu kita. Kita ikut apa undang-undang. Duduk rumah. Bukan senang nak duduk rumah bersama keluarga. Inilah peluang kita. Duit gaji jalan, apa semua jalan. Yang terbaik duduk rumah je, ikut je, taat je. Kumpulan pertama ini dihantar pulang ke lokasi ditetapkan sebelum dijemput oleh waris masing-masing. Ia bagi memastikan mereka selamat berada dalam kelompok komuniti masing-masing. Sementara itu, Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel PA Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, sehingga tengah hari ini terdapat 105 orang suspek berada di 2 stesen kuarantin berkenaan yang berkapasiti 130 orang pada satu-satu masa. Mula besok ada satu pengoperasian stesen kuarantin di Alostar. Ini melihat kepada keperluan semasa. Dan pada masa akan datang kita juga mempunyai perancangan untuk membuka stesen kuarantin yang lebih besar untuk menjaga individu yang lebih ramai. Itu perancangan pada masa akan datang lah.
Selain APM, ketika ini terdapat 125 petugas dan sukarelawan daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis di stesen sedia ada. Seorang lelaki berusia 37 tahun yang membuat laporan palsu kononnya dia dijangkiti COVID-19 sebelum menyebarkannya dalam media sosial. Antara 210 orang yang ditahan kerana gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepanjang fasa pertama. Daripada jumlah itu, 23 individu telah dituduh di mahkamah. Kawan-kawannya, antara salah satu tangkapan yang penting saya untuk pengetahuan orang ramai ialah membuat laporan palsu. Kita jangan sekali-kali membuat laporan palsu yang boleh menggugat ketenteraman. Contohnya, seorang lelaki berusia 37 tahun pada 27 Hariban 3 ni telah membuat satu laporan polis bahawa dia dijangkiti wabak COVID-19 dan selepas itu beliau WhatsApp kenyataan ini kepada kawan-kawannya dan apabila kita menjalankan siasat dapati ini merupakan maklumat palsu dan beliau telah dituduh pada semalam dan jatuh hukum iaitu penjara 7 hari dan denda 600. Itu amaran yang saya nak berikan kepada semua orang. Sementara itu, bermula hari ini, selaras fasa kedua PKP, 50% kekuatan anggota di Melaka ditambah untuk memperketat kawalan. 3 lagi tambahan sekatan jalan raya dijalankan di kawasan strategik, menjadikan keseluruhan 16 di seluruh negeri itu. Di Langkawi, 28 lelaki ditahan di 2 lokasi berasingan selepas ingkar Perintah Kawalan Pergerakan semalam. 12 daripadanya ditahan ketika sedang asyik menikmati air ketum. Kesemua suspek berumur 18 hingga 52 tahun itu ditahan hasil maklumat awam. Menurut Ketua Polis Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim, mereka ditangkap ketika pihak polis menjalankan rondaan di kawasan Penara. Tangkapan itu menjadikan jumlah kumulatif tangkapan PKP sekitar Langkawi seramai 95 orang. 33 daripadanya akan dituduh di mahkamah. Mahkamah Magistrate Langkawi menjatuhkan hukuman denda antara RM800 sehingga RM1,000 ke atas 30 individu yang didapati bersalah melanggar PKP. Tertuduh juga bakal berdepan hukuman penjara 14 hari dari tarikh ditangkap dan penjara sebulan jika gagal membayar denda. Semua tertuduh berusia di antara 17 hingga 30 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Muhammad Rizwan Saleh. Mereka sebelum ini ditahan di perkampungan air hangat Kuah, Padang Mat Sirat, Pantai Cenang dan Kuala Triang. Tangkapan dilakukan antara 26 hingga 29 Mac lalu. Mereka didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 7/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020. Setakat semalam, Polis Johor menahan 611 individu kerana ingkar PKP. Daripada jumlah itu, 117 individu telah didakwa. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piche dalam satu kenyataan berkata, semua kesalahan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan serta Seksyen 22/B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342. Kes turut disiasat mengikut Peraturan -3 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP memaklumkan pelanjutan kebenaran kepada pemain industri yang terdiri daripada pengeluar, pemborong, logistik, peruncitan serta e-dagang. Ia melibatkan sektor bekalan makanan dan perubatan. Sektor terbabit diberi pengesahan untuk beroperasi sepanjang tempoh PKP.
Melalui satu kenyataan, KPDN-HEP turut menegaskan pelaksanaan pengoperasian seperti waktu operasi adalah tertakluk kepada arahan lain daripada Majlis Keselamatan Negara, Kerajaan Negeri serta pihak berkuasa tempatan. KPDN-HEP turut meminta kesemua majikan terlibat untuk menyediakan salinan surat kelulusan KPDN-HEP beserta lampiran senarai pekerja untuk memudahkan pergerakan pekerja-pekerja terbabit ke tempat kerja. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, pihak pemain industri dan orang ramai boleh menghubungi Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan SPIP di talian tertera. Bekalan makanan mencukupi bagi rakyat menempuh fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun fasa kedua ini dilaksanakan lebih ketat dengan beberapa prosedur operasi standard SOP baru diperkenal, namun jaminan bekalan makanan sentiasa cukup kerana dipantau petugas khas yang dibentuk kerajaan. Semua premis perniagaan yang menjual keperluan harian termasuk pasar raya dan pasar dibenarkan beroperasi 8 pagi hingga 8 malam. Namun orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembelian panik melebihi keperluan. Tidak mendengar kabar-kabar angin, fake news dan sebagainya yang menyatakan ada berlaku kekurangan apa tu. Boleh buat pembelian seperti biasa. Sementara itu, KPDN-HEP Terengganu turut menasihatkan perkara yang sama sekaligus memberikan jaminan barangan keperluan asas seperti roti, beras dan minyak mencukupi. Pengarah KPDN-HEP Negeri Saharudin Muhammad Kia berkata, pihaknya kesal dengan sikap tamak sesetengah pengguna yang membeli barangan dalam kuantiti yang banyak seperti roti dan membuangnya apabila sudah tamat tempoh. Sikap membazir bukan sahaja merugikan pengguna, malah menyekat peluang orang lain untuk mendapatkan barang keperluan. Yang panik ni dan kita membuat pembelian yang terlampau banyak, kita bimbang berlaku pembaziran di peringkat kita sendiri, sedangkan sebenarnya keperluan tu ada lagi pihak-pihak lain yang memerlukan. Sebab itulah saya nasihatkan kepada pengguna buat pembelian mengikut keperluan sebenar masing-masing dan tidak perlu membuat pembelian panik sebab barang-barang keperluan harian adalah mencukupi di Terengganu, insya-Allah. Setakat ini pihaknya telah membuat 1038 pemeriksaan melibatkan 112 premis perniagaan di seluruh Terengganu. Setakat hari ini tiada kompaun dikeluarkan sepanjang tempoh PKP. 3,450 unit penutup hidung dan mulut dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Kedah. Ia dipercayai disorok untuk dijual melebihi harga siling. Serbuan dilakukan di sebuah rumah di Taman Kempas, Sungai Petani, Kedah. Pengarah KPDN-HEP Kedah, Raymond Verak berkata penutup hidung dan mulut yang dijual melalui media sosial dengan harga RM2.50 seunit itu melebihi harga siling RM1.50 yang ditetapkan kerajaan. Rampasan dianggarkan bernilai hampir RM7,000. Suspek menggunakan laman sosial Facebook untuk mengiklankan penjualan topeng muka. Kaedah penjualan adalah melalui pesanan aplikasi WhatsApp dan barang dihantar melalui pos. Suspek disiasat di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekiranya suspek di bawah mana-mana syarikat atau pertubuhan dan disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM500,000 dan denda tidak lebih RM1,000,000 bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Manakala individu boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi meneruskan kehidupan warga Felda dalam tempoh PKP di Terengganu, FGV Holdings berhad menyalurkan bantuan kepada peneroka di negeri itu. Bantuan diagih menerusi ahli parlimen. Usaha dibuat hasil inisiatif Menteri Perusahaan, Pelantangan dan Komoditi Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang mengambil kira kesukaran peneroka terlibat untuk keluar membeli keperluan harian. Presiden Pertubuhan Generasi Warisan Kebangsaan Generasi Naraza Muda dalam satu kenyataan berkata, beberapa pusat pengumpulan diselaras untuk pengagihan bantuan berkenaan. Penyerahan dijalankan di Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Setiu dan Besut.
106 operasi sanitasi awam akan dilaksana meliputi kawasan zon merah, jingga dan kuning di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, setakat ini operasi berkenaan telah dilaksana di 85 kawasan di ketiga-tiga zon berkenaan. Beliau yang hadir meninjau proses sanitasi awam di sekitar stesen KTM Seremban berkata, operasi itu dijangka melibatkan lebih 1,500 anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Operasi sanitasi awam ini sehingga kini sebanyak 85 kawasan yang terletak di zon merah. 14 di zon merah, 6 zon jingga dan 9 zon kuning telah dilaksanakan. Seluruh negara yang merangkumi 16 buah negeri. Dijangka sebanyak 106 operasi sanitasi awam lagi dirancang akan dilaksanakan dalam tempoh 2 hari yang akan datang. Selain tumpuan terhadap stesen KTM Seremban yang menjadi tumpuan awam, operasi juga tertumpu di sekitar bangunan di Bandar Seremban. Ops sanitasi turut melibatkan pasukan drone bagi membantu membuat sanitasi di kawasan tinggi yang sukar dicapai dengan kenderaan JBPM. Datuk Seri Ismail berkata mana-mana pihak yang ingin membantu dalam ops sanitasi menggunakan drone perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Jenama media paling dipercayai di Malaysia. Pengiktirafan yang diterima RTM ini terus signifikan dalam menyampaikan maklumat sahih terutama ketika negara berhadapan peristiwa penting termasuklah politik, ekonomi dan kesihatan. Merangkumi 5 saluran TV, 34 stesen radio dan media baharu secara dalam talian, stesen yang menginjak usia 74 tahun hari ini jelas menjadi pilihan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendapatkan maklumat. Dan ketika ini negara sedang menghadapi penularan COVID-19, RTM merupakan penyalur utama maklumat terkini tanpa mengira masa dan tempat. Sebagai stesen penyiar rasmi negara, RTM yang juga bertindak sebagai penangkis berita palsu yang berleluasa di media sosial yang boleh menimbulkan kegusaran dan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat, terutama pada masa kritikal. Saya kira dalam suasana luar biasa sekarang, tidak ada pilihan. RTM harus dan sudah pun menjadi penyiar utama yang diyakini. Ini disebabkan kita nak mengelak daripada berita-berita yang palsu, yang mengelirukan atau boleh menimbulkan suasana panik. Dan saya lihat rating RTM semakin hari semakin meningkat. Sebab rakyat tahu ini penyiar utama kerajaan. Jadi ada waktunya menjadi penyiar utama kerajaan itu menguntungkan. Ya. Namun pada waktu yang sama saya faham cabaran kita ialah dengan TV swasta, dengan radio swasta dan juga media sosial. Tetapi saya perhatikan misalnya dalam menangani COVID-19, apabila saluran satu memang dedicated untuk COVID-19, dia mencuri tumpuan ramai. Tidak sekadar menjadi lidah kerajaan, RTM turut menyajikan program bicara wara yang memberi peluang kepada pelbagai golongan dalam mengutarakan pandangan seimbang terhadap isu semasa dengan prinsip meraihkan perbezaan pandangan. Begitu juga apabila selepas pakej rancangan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, bicara naratif menjadi tumpuan kerana di situ orang tahu ada menteri dan pegawai-pegawai kanan dan ahli akademik dan juga aktivis termasuk tokoh politik yang memberikan pandangan yang saksama. Kita bukan memberi pandangan seolah-olah bahawa pakej rancangan itu sempurna, 100% perfect. Tidak. Di mana ada kelemahan kita akan perbaharui. Dan ini pada saya suatu keunikan yang dimiliki oleh RTM sebagai penyiar yang memang dikenali rakyat, dia penyiar kerajaan. Tidak gentar berhadapan cabaran terutama yang berbentuk komersial, RTM kekal relevan siarannya lebih luas di seluruh negara. Kira sekarang ni RTM ni kita lihat bahawa ia adalah lidah resmi kerajaan dan media masa lain terutamanya swasta dan maknanya ada bersifat komersial.
Tetapi kita memainkan peranan, kita juga boleh ada sifat komersial, tetapi peranan kita lebih besar kepada menyampaikan maklumat kerajaan, maklumat hasrat misi Perdana Menteri, misi kerajaan kepada rakyat. Dan kita lihat RTM ni relevan sebab ianya sampai ke bawah. Tidak semua saluran media massa sampai ke kampung-kampung, tetapi RTM sampai ke kampung-kampung, sampai ke pendalaman. Dan ini menunjukkan kekal relevan RTM kepada masyarakat. Dan yang penting selagi, RTM harus membuat perubahan sedikitlah untuk menjadikan ianya lebih menarik. RTM diharapkan kekal menjadi jenama media paling dipercayai dan melaksanakan fungsi dengan visi dan matlamat yang disasarkan. Walaupun berdepan penularan pandemik COVID-19, sambutan Hari RTM ke-74 tetap diadakan secara ringkas dan sederhana. Ketua Pengarah Penyiaran Nur Yahati Awang berkata, selain meraihkan pembangunan industri, sambutan tahunan itu juga menjadi motivasi buat warga RTM dalam memberikan liputan terbaik kepada rakyat. Tidaklah kita jadikan sebagai kekangan untuk menyambut Hari RTM, memastikan kita memberikan motivasi dan semangat kepada warga RTM yang berada di seluruh Malaysia pada masa ini, tidak jemu-jemu dan penuh komited mencari maklumat dan juga menyampaikan informasi-informasi mengenai dengan COVID-19 ni. Nur Yahati menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jelasnya, tema penghubung generasi bagi sambutan kali ini bertepatan dengan peranan RTM sebagai saluran maklumat terkini merentasi pelbagai generasi, industri dan lapisan masyarakat. Sebagai barisan hadapan, beliau berharap warga stesen penyiaran nasional ini kekal komited dan sentiasa bersedia menyampaikan maklumat yang tepat serta sahih walaupun berdepan saat sukar ketika ini. Baik, untuk cuaca semasa langsung bersama Abdul Aizat di Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan suhu maksima iaitu mendapati keadaan cuaca panas dan juga kering masih lagi terus melanda di rantau negara kita dan dijangka akan berlanjutan sehingga ke beberapa hari ke hadapan. Seperti yang dapat lihat di sini, keamatan warna merah lebih tertumpu di kawasan utara, tengah, pantai barat dan mengunjur ke selatan negeri Semenanjung Malaysia. Dan dapat kita perhatikan di sini iaitu suhu maksima tertinggi pada hari ini iaitu sebanyak 39 darjah Celsius di daerah Sik, Kedah. Diikuti di kawasan Lembah Kelang iaitu paling tinggi 35 darjah Celsius dan diikuti di kawasan daerah Jelebu iaitu Jempol sebanyak 37 darjah Celsius di Negeri Sembilan. Manakala di Sabah dan Sarawak pula paling tinggi suhu maksima adalah 35 darjah Celsius dan juga ke bawah. Maka dinasihatkan orang ramai agar sentiasa mengadakan langkah penjimatan air, tidak melakukan pembakaran terbuka dan akhir sekali minum air secukupnya. Bagi pemantauan imej terkini pula mendapati kelompok awan makin bertambah di kawasan Semenanjung Malaysia, terutama sekali di Pulau Pinang, selatan negeri Kedah dan juga sekitar negeri Perak. Manakala di Sarawak pula, kelompok awan aktif ini masih lagi berterusan semenjak pagi tadi hingga ke petang ini. Dan Met Malaysia menjagakan cuaca lembap di negeri Sarawak akan berterusan sehingga ke malam ini. Baik keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan dan juga ribut petir sedang melanda di selatan negeri Kedah, sekitar negeri Perak, Selangor dan juga utara negeri Sembilan. Dan Met Malaysia menjangkakan hujan ini akan bertambah hampir ke semua tempat di negeri Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak pula kelihatan hujan iaitu seperti yang saya cakap tadi, hujan masih lagi berterusan dan ia akan dijangka berterusan sehingga ke malam ini. Diikuti di negeri Sabah, hujan akan lebih tertumpu di kawasan pantai barat negeri berkenaan. Ramalan cuaca malam ini pula Met Malaysia menjangkakan hujan akan lebih menyeluruh di rantau negara kita kecuali di kawasan negeri Perlis dan juga Pulau Langkawi. Baiklah, sebelum kita berpisah, Met Malaysia mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-74. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Petugas barisan hadapan tidak dibiarkan bersendiri menghadapi tempoh getir ketiga ini. Pelbagai pihak tampil membantu menyedia barangan yang perlu untuk melancarkan tugasan harian mereka. Di Labuan, pelbagai pihak bersama menjalankan tugas seperti yang dikariskan. Harjay Wendy Jack teruskan dengan laporannya. Terima kasih. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Labuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan komited membantu warga Labuan dengan menyalurkan bantuan makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah JKM Labuan, Ansyari Matarsat berkata, pihaknya diberi tanggungjawab menyelaras bantuan melalui kumpulan petugas kebajikan di bawah jawatan kuasa itu. Jabatan ini turut mengaktifkan bilik gerakan bagi menyelaras pengumpulan sumbangan daripada badan bukan kerajaan NGO atau pertubuhan sukarela untuk disalurkan kepada kumpulan sasar. Selain itu, diberi tanggungjawab untuk menerima panggilan-panggilan daripada orang ramai yang memerlukan bantuan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Labuan dari aspek pembekalan ataupun dari aspek barangan makanan. Proses penyaluran bantuan diagih secara berperingkat dengan dibantu Angkatan Pertahanan Awam APM Labuan. Ansyari turut menjelaskan sebarang sumbangan boleh diserah kepada pihak bertanggungjawab agar ia dapat diselaras dan memudahkan gerak kerja pengagihan. Sementara itu, warga Labuan terus diberi perhatian menerusi penyaluran bantuan kit makanan bagi meringankan beban dalam menghadapi PKP. Proses pengagihan bantuan dilaksana secara berperingkat melibatkan beberapa buah kampung. Ia disampaikan para petugas kebajikan yang diselaraskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan serta dibantu Perbadanan Labuan dan Rela. Agihan tersebut berdasarkan senarai pemohon yang terdiri golongan asnaf berpendapatan bergaji hari serta bekerja sendiri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada yang memberi sumbangan ini. Jadi yang kita harap sini supaya kita macam harus kita penuhi yang mana kerajaan punya undang-undang tu. Ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada kerajaan yang begitu prihatin membantu sumbangan berupa bantuan kit makanan. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP, warga Labuan terus mematuhi arahan penjarakan sosial yang dikuatkuasakan sehingga 14 April ini. Beberapa pasaraya yang menjadi tumpuan ramai mengamalkan penjarakan sosial dengan menyedia garisan pemisah seperti di kaunter pembayaran. Tinjauan RTM mendapati ada juga di antara pasaraya menghadkan kemasukan pelanggan ke dalam premis mereka dengan maksimum 40 orang dalam satu masa, selain memastikan hanya mereka yang memakai penutup mulut dan hidung dibenarkan masuk. Saya rasa ni antara langkah-langkah yang baiklah juga kan, sebaik semua kita berhati-hati dalam situasi keadaan inilah. Jarak yang dianggarkan okey sebab sekurang-kurangnya boleh mengelak daripada jangkitan. Ada juga pelanggan yang prihatin turut mengingatkan mereka yang lain supaya mengamalkan penjarakan diri. Pasaraya turut menyediakan cecair pembasmi kuman di kaunter pembayaran. Kolej Vokasional Labuan KVL pula menghasilkan 30 set pelindung muka kepada petugas Jabatan Kesihatan Labuan. Pengarahnya Siti Muslihah Liudin berkata, dia itu diilhamkan para pensyarah program pemesinan industri KVL. Penyerahan dibuat oleh beliau kepada penolong pegawai perubatan Klinik Kesihatan Labuan Hasanuddin Bedu di institusi berkenaan. Siti Muslihah turut menyarankan pensyarahnya agar membuat pelindung muka untuk disumbangkan kepada Hospital Labuan. Pembuatan setiap satu pelindung muka mengambil masa 1 jam 7 minit untuk disiapkan dan semua 30 set itu disiapkan dalam tempoh 3 hari. Sekiranya diperlukan lagi, pihaknya bersedia menambah jumlah pelindung muka serta menambah baik pembuatannya. Menempuh pelbagai situasi, Radio Televisyen Malaysia RTM Labuan terus komited menyebarluas informasi kepada masyarakat. Menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-74 hari ini, para petugas Labuan FM khususnya dari bahagian siaran dan penerbitan serta bahagian berita ehwal semasa BES terus memastikan rakyat mendapat maklumat sahih, cepat dan betul. Sesuai dengan peranannya, para petugas tetap melunaskan tanggungjawab walau negara sedang menghadapi pandemik COVID-19. Saya Fauzia binti Muhammad Siddiq, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun RTM ke-74. RTM Penghubung Generasi.
ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-74, khasnya buat rakan-rakan media RTM. Sama-sama kita mengekalkan jenama RTM sebagai jenama yang paling dipercayai di Malaysia. Selamat Hari RTM yang ke-74 tahun. Sempena Hari RTM, kami tak ada apa nak sajikan untuk anda dan memeriahkan anda, tapi kami sentiasa di hati anda. Ingin mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74. Saya menasihatkan kepada warga Labuan khususnya supaya mematuhi segala perintah yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan demi memutuskan rangkaian COVID-19 khususnya di pulau yang kita cintai ini. Warga Labuan FM berusaha menyalurkan setiap maklumat terkini, terutamanya berkaitan penularan wabak COVID-19. Ini sesuai RTM sebagai saluran rasmi kerajaan dan jenama media paling dipercayai di negara ini. Sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Duduk di rumah, stay at home dan selamat Hari RTM ke-74. Kembali ke Anggi Sepuri. Terima kasih. Operasi nyakuman yang dilancarkan di seluruh negara turut meliputi 3 daerah di Pahang walaupun belum ada kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah. Ini bagi mengelak penularan wabak COVID-19 berleluasa. Rakan setugas Muhammad Nur Fandi Ahmad Zainal Abdullah di RTM Kuantan siap sedia membawakan laporan terperinci mengenai operasi berkenaan. Kongsikan pada kami, Fendi. Terima kasih. 3 daerah terlibat ialah Kuantan, Jerantut dan Pekan dengan mengambil kira data statistik wabak di daerah berkenaan yang melebihi 10 kes setakat ini. Pemangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Zahar Abdullah berkata, bagi daerah Kuantan, operasi sanitasi awam melibatkan beberapa kawasan sekitar Bandar Kuantan dan Indra Mahkota. Kerja-kerja sanitasi awam itu melibatkan kerjasama beberapa agensi termasuk Majlis Perbandaran Kuantan MPK, SW Corp, Polis, Jabatan Kesihatan Negeri dan Alam Flora membabitkan 100 petugas terlibat. Manakala di Jerantut, kerja-kerja sanitasi awam di beberapa kawasan dikenal pasti melibatkan seramai 70 petugas daripada pelbagai agensi. Dan campuran air ini ataupun metod yang kita jalankan adalah pembersihan melalui semburan air yang kita panggil membuat water mist, dan dalam air itu, dalam tangki air jentera itu kita campur dengan bahan Clorox. Jadi campuran itu adalah nisbah 1:10, 1 Clorox dan 10 bahagian air. Jadi campuran ini boleh menjadi sebagai pembasmi kuman untuk di jalan. Kita buat di luar bangunan sahaja, di jalan-jalan. Menurutnya, operasi sanitasi awam dilaksanakan dengan mengambil kira beberapa faktor termasuk kawasan tumpuan umum yang ada kebarangkalian tinggi penularan wabak dan pejabat kerajaan yang beroperasi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Setakat ini, belum ada kawasan di negeri ini dikategorikan sebagai zon merah. Namun, 3 kawasan, Kuantan Center, Indra Mahkota, Taman Automotif Pekan di Pramu Pekan dan Hospital Bentong telah dikategorikan sebagai zon kuning atau jingga. Kawasan berkenaan telah ditutup operasinya kepada orang awam manakala Hospital Bentong telah diambil tindakan Kementerian Kesihatan. Kerajaan negeri memperuntuk 13.48 juta ringgit kepada penerima bantuan AM bagi membantu mereka yang memerlukan dan terkesan akibat penularan wabak pandemik coronavirus COVID-19. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Seri Shahniza Samsudin, bantuan tersebut akan memanfaatkan 2,895 penerima yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang. Orang kata memanglah seronok dapat duduk rumah. Kita ni di Pahang saja ada penerima bantuan AM ni ada 2,895 orang. Secara keseluruhan bantuan AM kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri selain daripada Yang Maklumat Menteri Besar telah mengumumkan awalkan pemberian peruntukan bantuan AM, ya, kerajaan negeri juga memberi peruntukan sebanyak 13.48 juta, ya, selain pada termasuklah bantuan bulanan dan juga bantuan bencana. Setakat ini, kerajaan negeri turut menghulurkan bantuan tunai RM150 dan RM50 barangan keperluan harian kepada penjaja kecil yang berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan PBT.
Beliau melawat ke Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Pejabat Tanah dan Daerah Maran selain meninjau operasi sekatan jalan raya di Plaza Tol Maran bersama Ketua Polis Daerah Maran Deputi Superintenden Nur Zamri Abdul Rahman. Mengulas mengenai isu sumbangan persendirian, syarikat korporat dan badan bukan kerajaan NGO, beliau berkata keputusan supaya mengumpulkan sumbangan di pejabat Jabatan Kebajikan adalah langkah yang baik dalam memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikekang. Usaha itu katanya dapat membendung risiko jangkitan antara penyumbang dan penerima sumbangan tersebut, seterusnya memutuskan rantaian virus berkenaan. Baik, laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan, jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri bersama Syuhaida. Silakan. Terima kasih Pandi dengan laporan tersebut. Lagi perkembangan mengenai COVID-19 di Sabah dan usaha yang dijalankan Universiti Malaysia Sabah dalam mendepani krisis tersebut antara fokus utama lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Konstantin Palawan di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Syuhaida. Diharap Syuhaida sentiasa sihat selalu di sana. Dan salam sejahtera. Polis Sandakan menggandakan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan membahagikan kawasan pemantauan kepada 2 zon yang melibatkan zon bandar meliputi kawasan bandar hingga ke Batu Empat dan zon luar bandar melibatkan kawasan Batu Empat hingga ke Batu 16 Sandakan. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin ketika mengumumkan perkara itu berkata, pendekatan itu dilaksanakan bagi membolehkan penduduk mendapatkan bekalan keperluan harian di kawasan zon berhampiran kediaman masing-masing. Kita menyeru kepada seluruh masyarakat kalau sekiranya mereka ada keperluan untuk memberi barang-barang keperluan harian ataupun untuk ke pasar dan sebagainya, hendaklah dia hanya tertumpu di kawasan bandar. Beliau memberitahu pemberita selepas meninjau sekatan jalan raya di Jalan Lintas Utara. SCP Muhammad Azhar berkata pihaknya turut membuka satu lagi lokasi sekatan jalan raya di Jalan Lintas Utara. Ia menjadikan 5 lokasi sekatan jalan raya sepanjang PKP di Sandakan, iaitu 2 sekatan di Batu 16 Jalan Labuk, Batu 5 Jalan Utara dan Jalan Lela. Langkah itu sejajar usaha menggandakan penguatkuasaan pasukan pemantau Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi fasa 2 bermula hari ini hingga 14 April ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Sandakan melakukan semburan nyah kuman di 3 kawasan bandar utama yang menjadi tumpuan awam di Sandakan Isnin lalu. 3 kawasan berkenaan Bandar Sandakan, Labuk dan Kim Fung Sandakan. Ketua Zon JBPM Sandakan Martin Thomas berkata kawasan berkenaan perlu dinyah kuman kerana menjadi tumpuan ramai untuk mendapatkan keperluan harian. Semburan nyah kuman turut dilakukan di kedai yang menjadi kunjungan penduduk setempat. Untuk seterusnya kita akan buat disinfeksi di Batu 8 lah. Dan program ini akan diteruskan secara berkala dan kita buat perancangan mungkin dalam 1 minggu satu kali lah. Beliau ditemui media selepas kerja nyah kuman di Bandar Sandakan. 2 buah jentera dan 2 kenderaan utiliti digunakan dalam proses nyah kuman ini. Kira-kira 2,000 liter cecair nyah kuman digunakan dalam semburan secara berperingkat ini. Kerja-kerja semburan itu untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Setakat semalam, Sandakan merekodkan 16 kes positif COVID-19. Semburan bermula 3 petang itu turut mendapat kerjasama daripada PDRM dan Jabatan Penerangan Sandakan. Unit Tabung Darah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan membuka sebuah pusat pendermaan darah sementara bagi memudahkan orang ramai menderma darah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pusat yang beroperasi sejak 25 Mac lalu itu terletak di arah 1 Pusat Beli Belah Sejati Walk, Batu 7 Sandakan yang dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi hingga 4 petang. Ketua Jabatan Perubatan Transfusi Unit Tabung Darah HDOK Sandakan, Dr. Sarah Matno berkata, mereka yang ingin menderma darah di pusat itu perlu membuat temu janji terlebih dahulu.
Alhamdulillah, sebenarnya sambutan di Pusat Kutipan Darah Sementara di sini sebenarnya lebih baik berbanding di hospital sendiri. Setakat ini kita menerima lebih kurang dalam 20 lah pendermaan darah setiap hari bermula daripada 25 Mac hari itu, dan kita mengharapkan agar sambutan ini akan berterusan. Katanya untuk memastikan keselamatan dan kesihatan penderma, pihaknya menyediakan beberapa garis panduan seperti saringan awal kesihatan, penjarakan sosial dan memastikan penderma menggunakan cecair pembasmi kuman sebelum memasuki ruang menderma darah. Dr. Sarah ditemui pemberita RTM di Pusat Pendermaan Darah Sementara di Sandakan. Sekian berita wilayah dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan. Petang ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Syuaida di Angkasa Puri. Silakan Syuaida. Terima kasih Konstantin Palawan dengan laporan tersebut. Perancangan dan penambahbaikan mutu dan kandungan rancangan antara yang mewarnai lintas langsung dari negeri Sarawak. Untuk perkembangan di sana, kita bersama penyampai Fazril Hisham Afendi di RTM Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Syuhada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak merancang untuk mengatur semula jadual siaran bagi menambah baik kandungan. Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, langkah ini diambil bagi memastikan siaran diterima baik oleh semua pihak, merangkumi bandar dan luar bandar. Abdul Hadi memberitahu ini selepas mengambil kira sesetengah siaran radio etnik yang bertindih frekuensi mengakibatkan kesukaran untuk menyampaikan maklumat secara lebih meluas mengikut kumpulan pendengar. Pada masa sama, katanya, RTM kini fokus kepada media sosial dalam berdepan dengan cabaran menangani berita palsu yang tular, terutamanya berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Beliau memberitahu demikian semasa menjadi tetamu dalam slot Cerita Pagi Sarawak menerusi Selamat Pagi Malaysia di pekarangan RTM Sarawak di Kuching pagi tadi. Kami, warga Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching ingin mengucapkan Selamat Hari RTM. RTM, penghubung generasi, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar, biar kami yang buat kerja. Stay! Hai, saya Corina, penyampai Radio Sarawak FM, mengucapkan Selamat Hari RTM dan terima kasih kepada anda semua pendengar setia dan penonton setia Radio RTM di seluruh Malaysia. Yang pasti, RTM 74 tahun penghubung generasi. Hai, saya Valerie Raj dari Red FM Inggeris mengucapkan Selamat Hari RTM ke-74 penghubung generasi. Tiada sambutan istimewa bersempena ulang tahun ke-74 Radio Televisyen Malaysia RTM kali ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Di Limbang, berbeza dengan tahun sebelumnya, RTM Limbang akan turun padang meraikannya bersama-sama pendengar setia. Walaupun tidak diraikan, namun ramai yang menghargai jasa dan sumbangan RTM kepada masyarakat. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-74. RTM telah pun memberi perkhidmatan yang baik untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat sejak 74 tahun yang lepas, dan sampai sehingga ini RTM merupakan salah satu media utama bagi negara kita. Selamat ulang tahun yang ke-74 kepada RTM dan bagi saya RTM adalah saluran maklumat yang paling sahih. Dan selamat ulang tahun RTM ke-74. Kita dibesarkan dengan berita-berita dari RTM, hiburan-hiburan dari RTM. Jadi sumber maklumat dan hiburan itu kita berharap dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Dan selamat ulang tahun kepada RTM yang ke-74. Dan RTM adalah siaran yang terbaik yang memberikan maklumat yang sahih dan tepat kepada masyarakat Malaysia, Sarawak dan juga Limbang khususnya. Jadi tahniah RTM dan selamat maju jaya. Pastinya sebagai jenama media yang telah diiktiraf paling dipercayai di negara ini, keutamaan buat masa ini adalah dalam penyampaian maklumat yang sahih, tepat dan cepat melalui pelbagai media berkaitan isu semasa kepada rakyat.
Sebelum mengakhiri berita wilayah Sarawak hari ini, saya Fazrul Hisham bin Afandi mewakili warga RTM Sarawak mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 RTM selaras dengan perintah kawalan pergerakan stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Syuhada di Angkasa Puri. Terima kasih Fazrul dengan laporan tersebut dari Sarawak. Berita wilayah 1 April 2020 berakhir di sini. Kami ingin memaklumkan untuk malam ini sahaja. Berita dunia dan berita tengah malam akan digabungkan dengan siaran bermula 11 malam. Berita RTM boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my, juga di saluran berita RTM My Freeview 123 selain saluran TV1. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Ingat, duduk rumah, jangan keluar, patuhi perintah kawalan pergerakan. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum, salam sejahtera.